Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Abu Hamzah berjalan sambil mendendangkan sebuah syair. Ku tampakkan kepadamu rasa takut yang telah ku sembunyikan. Hatiku menampakkan sesuatu yang diucapkan oleh mataku. Rasa maluku telah melarangku darimu untuk menyembunyikan keinginan, dan kau memberikan pemahaman dengan terungkapnya sesuatu. Engkau telah mempermudah urusanku, lantas engkau tumpahkan kedua orang yang menyaksikan kesamaranku. Oleh kerana itu, kelemah lembutan akan diperoleh dengan kelemah lembutan. Engkau telah memperlihatkan diriku sesuatu yang sama, seakan-akan engkau memberikan khabar kepadaku dengan sesuatu yang samar, bahawa engkau berada dalam kebahagiaan. Saya dapat melihatmu dan diriku, kerana kehebatanku takut kepadamu. Engkau mengembirakan diriku dengan lemah lembut dan cinta kasih. Kau hidupkan orang yang cinta, sedangkan engkau mencintai kematian. Alangkah hairannya eksistensi kehidupan, hakikat kehidupan yang berpaut dengan kematian. Huzaifah Al-Mar'ashi pernah ditanya ketika sedang melayani dan berguru kepada Ibrahim bin Adham, apa yang paling mengagumkan yang pernah engkau lihat? Dia menjawab, bahawa beberapa hari yang lalu kami berada di Jalan Mekah dan kami tidak menemukan makanan. Kami memasuki Kufah dan tinggal di Masjid Khura. Setelah itu Ibrahim bin Adham melihatku serta mengatakan, ya Huzaifah, saya melihatmu nampak lapar. Itu hanya pandangan guru. Ambillah pena dan kertas untukku, kata Ibrahim bin Adham. Huzaifah Al-Mar'ashi pergi kemudian kembali seraya menyerahkan pena dan kertas kepada Ibrahim, dan langsung ditulisnya dengan kalimah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Engkaulah zat yang dituju dalam segala hal, dan engkaulah zat yang dijadikan petunjuk dalam setiap erti. Kemudian tulisan ini disambung dengan beberapa syair. Saya adalah orang yang memuji. Saya adalah orang yang bersyukur. Saya adalah orang yang ingat. Saya adalah orang yang lapar. Saya adalah orang yang kehilangan. Saya adalah orang yang telanjang. Terhadap yang 6, saya menjamin separuhnya. Jadilah yang menjamin separuhnya, wahai Zat Pencipta. Memuji kepada selainmu adalah jilatan api neraka yang telah kau panaskan. Selamatkanlah orang yang selalu menyembahmu dari masuk neraka. Neraka di sampingku seperti sebuah pertanyaan. Apakah engkau tahu bahawa engkau tidak memaksaku masuk neraka? Setelah itu Ibrahim memberikan ruq'ah, semacam bungkusan berisi wang logam atau papan tulis, kepada Huzaifah. Dia mengatakan, keluarlah. Hatimu jangan kau bergantung kepada selain Allah.
Dan berikan ini kepada orang yang pertama yang engkau jumpa. Huzaifah merasa bahagia atas peristiwa tersebut. Orang yang pertama yang ia jumpai adalah orang yang berada di atas kaldai. Diberikan ruk'ah itu kepadanya. Ini catatan. Orang itu mengambilnya lantas dia menangis. Dia bertanya kepada Huzaifah apa yang sedang dikerjakan oleh pemilik ruk'ah ini. Dia berada di masjid fulani. Di masjid sekian-sekian. Orang itu memberikan kantung kepada Huzaifah. Pada Huzaifah yang berisi 600 dinar. Setelah itu Huzaifah berjumpa dengan orang laki-laki lain. Siapa pemilik kedai ini? Jawab Huzaifah. Tanya Huzaifah. Orang Nasrani jawabnya. Lantas Huzaifah mendatangi Ibrahim bin Adham. Dia menceritakan kejadian itu. Ibrahim lalu berpesan, jangan kau sentuh uncang ini. Bukan kaldai, uncang ini. Sebentar lagi orangnya akan datang. Selang beberapa waktu orang Nasrani itu datang sambil menundukkan kepalanya. Dia menghadap Ibrahim lalu duduk bersimpuh di hadapannya dan menyatakan keislamannya. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian. Masih lagi bicara kita tentang keajaiban tawakal pada Allah. Bila hati ini bulat menyerahkan kepada Allah yang disebut sebagai tafwid, maka datang pertolongan yang penuh dengan keajaiban. Tujuan penyerang ini ialah untuk membersihkan akidah. Bagaimana kita sebut semalam, manusia sentiasa ingin maju dalam kehidupan dunia. Kita daripada gaji kecil nak gaji banyak. Daripada pangkat kecil nak pangkat tinggi. Itu lumrah. Dan manusia sanggup bersaing untuk mendapatkan apa yang terbaik dalam urusan dunia. Walhal kesudahan urusan dunia ini ditinggalkan. Hanya segelintir manusia yang bersaing untuk dapat akhirat. Yang bersaing dapat akhirat ini, maka dia akan melihat semua perintah-perintah Allah Ta'ala untuk disempurnakan. Bukan sekadar dia melaksanakan, tapi nak sempurna. Bila Allah menyebut dalam Al-Quran, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah. Atimmu, sempurnakan. Sepakat para ulama, ibadat dan ketaatan bukan sekadar dilakukan, tetapi disempurnakan. Sama ada disempurnakan dengan kesungguhan dalam menuntut ilmu. Kita duduk bersungguh menuntut ilmu sebab kita nak sempurna dalam ibadat. Atau kesungguhan dalam mujahadah, melawan hawa nafsu dalam buat ibadat. Atau kesempurnaan itu berlaku dengan cara berdoa kepada Allah. Sebagaimana orang beriman berdoa, Rabbana atmim lana nurana. Wahai Tuhanku, sempurnakan bagi kami cahaya kami. Kerana yang sempurna itu Allah. Dan Allah yang boleh menyempurnakannya. Bila kita sampai pada umur-umur akhir hidup, dalam bertemu dengan Allah Ta'ala, maka apa yang patut kita fikirkan, bagaimana nak sempurnakan segala bekalan kita. Nak sempurnakan akidah kita. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut jaddidu imanakum, sentiasa perbaharui iman kamu. Sebagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk sentiasa menyegarkan diri dalam nilai ibadat. Sehingga tidak ada yang lebih kita suka dalam hidup ini daripada ibadat pada Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." 3 perkara tanda kemanisan iman bagi orang yang memperolehinya. Bila dia menjadikan Allah dan Rasul keutamaannya dan semua perkara. Dan untuk kita faham tentang keajaiban tawakal, kita dah bawa beberapa cerita. Bagaimana para ulama mendidik diri mereka untuk tidak bergantung pada manusia dan bergantung pada sebab.
biar datang pertolongan dari Allah. Biar nampak. Sebagaimana kisah Ibrahim AS. Dan kita diminta mencontohi para Nabi. Bila kita baca kisah para Nabi dalam tawakal mereka. Ambil contoh, Nabi SAW dalam peperangan namanya Hamra'ul Asad. Peperangan ini berlaku selepas tamatnya peperangan Uhud. Bila Rasulullah berada dalam kesedihan dengan keputusan peperangan. 70 orang sahabat syahid dalam perang Uhud. Rasulullah merasa sedih, khususnya dengan kematian orang yang dekat dengan Nabi SAW. Seperti Hamzah, bapa saudaranya. Dan keadaan yang tragis yang melanda setiap para syuhada. Yang dipotong hidung, yang dipotong telinga. Dilakukan penganiayaan pada mayat syuhada. Maka Rasulullah SAW sedih. Lalu musyrikin Mekah di bawah pimpinan Abu Sufyan mengambil kesempatan ini untuk melakukan pukulan maut, qada'an nihaiyah. Lalu mereka menyuruh mengupah Nu'aim bin Abi Mas'ud, yang ketika itu masih kafir, sebelum dia memeluk Islam, untuk bawa suatu provokasi, spekulasi, dan membawa suatu ketakutan pada orang beriman. Nu'aim jumpa dengan beberapa orang sahabat Rasulullah. Dan dia berkata, sesungguhnya semua kabilah Arab dan bersatu untuk menentang kamu. Semua. Habis dah kamu lepas ini. Maka bila orang beriman dengar dan menyampaikan pada Nabi SAW, maka Rasulullah menyuruh para sahabat keluar perang. Jangan takut. Yang cedera dia usung. Ini nama perang Hamra'ul Asad. Yang cedera usung. Yang boleh berjalan, bertongkat, berjalan. Mana-mana yang terlibat dalam perang Uhud, semua kena keluar. Maka mereka keluar bagi menyahut spekulasi tersebut. Mereka berkata, Allah merakamkan kata-kata ini. Alladzina qala lahumun nas, innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum wa zadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Orang-orang yang cuba menimbulkan ketakutan dengan berkata, seluruh manusia berkumpul untuk mengalahkan kamu. Maka ugutan itu hanya menambahkan keimanan mereka pada Allah. Dan mereka berkata, cukuplah bagi kami Allah. Dan dia sebaik-baik yang membantu dan menolong. Maka Rasulullah keluar. Dek, kuatnya tawakal Rasulullah dan para sahabat. Musyrikin Mekah jadi gerung dan gentar. Lalu mereka tak jadi keluar. Tak berani keluar. Akhirnya menjadikan orang Islam kembali menang moral dengan tempoh yang sedang. Itu tawakal yang tinggi. Kerana itu bila seorang benar-benar menyerahkan urusannya pada Allah, keajaiban kita dalam hidup perlu membina tawakal ini, mendaki nilai tawakal sehingga sampai ke puncak. Dalam satu peperangan namanya Perang Yarmouk. Perang Yarmouk ni antara orang Islam dengan Byzantine, tentera Kristian. Umar Al-Khattab membentuk pakatan tentera berjumlah 20,000 orang. Waktu itu dia jadi khalifah. Sedangkan tentera musuh berjumlah 120,000 orang. Dan tentera Islam dipimpin oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah. Selain daripada pemimpin-pemimpin kecil yang lain seperti Khalid Al-Walid. Kata Umar Al-Khattab, kalau berlaku apa-apa perselisihan, maka ketua umum ialah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Lalu tentera Islam bila mendapat tahu tentera Rom berjumlah 120,000. Ini ramai. Datang sedikit rasa kebimbangan. Lalu mereka hantar surat kepada Umar Al-Khattab minta ditambah tentera. Umar Al-Khattab tak tambah. Tetapi dia berkata, sepatutnya kamu lebih banyak mengingati Allah dan bertawakal padanya. Dan kamu kena ingat, Rasulullah SAW pernah membawa tentera yang lebih sedikit daripada tentera musuh dan bagi dia menang. Ini merujuk pada perang Badar. Umar membetulkan balik para sahabat supaya banyakkan ingat Allah. Bila kita mula melihat sebab,
Maka ini adalah permulaan kekalahan. Bila kita melihat Allah, ia adalah kejayaan. Bukan permulaan kejayaan dan kebahagiaan. Dalam hidup, tuan-tuan sekalian, jangan melihat sebab. Siapa pun yang melihat sebab yang sama yang jatuhkan dia. Tapi bila melihat Allah, apa pun berlaku, Allah akan sabarkan dia. Allah akan tenangkan dia. Allah akan bahagiakan dia. Tapi ingat satu ayat. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Allah tak pernah lupa. Kata Allah tak pernah lupa untuk menjaga orang beriman. Sebab itu bila kita faham, nilai iman yang ada pada kita ni tinggi, bukan rendah. Tinggi. Melayakkan kita mendapat pandangan kasih sayang Allah. Orang yang ada kufur, murka Allah tu tinggi. Jangan cerita dia ada harta, dia ada segala benda. Sebab dia dalam pandangan kemurkaan Allah. Anytime boleh hancur dia. Tapi orang yang ada iman, dan dia tahu bagaimana untuk bertaamul, berurusan dengan iman dia. Dengan pergantungan kepada Allah, mengetahui Allah tak akan sia-siakan dia, Allah tak akan biarkan. Dan orang beriman, Allah tak akan biarkan. Allah jaga. Allah sebut dalam banyak ayat tentang penjagaan Allah Ta'ala pada orang beriman. Wa huwa yatawallas salihin. Allah menjaga orang-orang salih. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah lah yang melindungi orang-orang yang beriman. Sebab tu bila kita ada nilai iman, apa benda pun kita buat, kita dalam perlindungan Allah. Cuma kita kena perbetulkan tawakal kita dengan sungguh-sungguh. Perbetulkan tawakal. Sebab bila orang Islam perbetulkan tawakal mereka, kerana itu mereka dapat menjelajah ke seluruh dunia. Kata nak berlayar tengah laut. Dengan ombak, dengan gelombang, dengan badai yang tak dapat dijangka. Tak mungkin dilakukan mereka orang yang jiwanya bertawakal pada Allah. Sekarang orang Islam yang menyebarkan Islam. Yang berperang dengan berbagai bentuk. Tamadun, berbagai bentuk. Kekuasaan. Tidak mungkin mereka menang. Melainkan benar tawakal mereka pada Allah. Mereka mengalahkan Sin atau Hindu. Mereka mengalahkan banyak kuasa-kuasa besar. Rom, Parsi dan lain-lain. Kerana mereka membenarkan sifat tawakal mereka pada Allah. Maka ini yang kita nak belajar dalam bagaimana memperkasakan tawakal. Syekh Abdul Qasim bawa kisah-kisah ulama-ulama yang mendidik diri mereka untuk meletakkan pergantungannya kepada Allah SWT. Hatta bila berlaku kesusahan, mereka malu minta tolong dengan orang, melainkan dengan Allah. Kalau minta tolong dengan orang, minta tolong dengan Allah. Bagaimana Allah mendatangkan pertolongan, maka itu urusan Allah. Bila kita membayangkan pertolongan datang cara tu, cara ni, maka kita akan putus asa bila tak nampak macam tu. Tapi biarkan bagaimana Allah uruskan bentuk pertolongan. Bagaimana? Even dalam perang. Pertolongan Allah datang dalam perang dengan banyak cara. Bukan sekadar dengan maksud menang, membunuh musuh yang banyak. Termasuk menyebabkan musuh berundur. Termasuk menyebabkan musuh dipandang buruk oleh orang ramai. Ini semua pertolongan Allah. Termasuklah menjadikan orang-orang beriman ini ramai yang mati syahid. Satu kemenangan, pertolongan Allah. Itu menjadi asbab kemuliaan orang beriman. Tapi asasnya, bila benar tawakal sebagaimana Umar Khattab berkata pada Abu Ubaidah Jarrah. Waktu minta pertolongan. Kalau kamu benar ingat Allah dan bertawakal, kamu tak ada masalah bilangan. Bilangan tu kecil. Hatta dari seluruh persiapan senjata. Bila benar tawakal pada Allah. Tetapi kita dah sebut. Dengan syarat. Kita dah buat apa yang kita boleh buat. Dah buat. Dan selebihnya atau kita katakan secara keseluruhannya kita menyerahkan kepada Allah Ta'ala. Dalam Quran Allah aja. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Apa sebab kita tak tawakal? Sedangkan Allah dah beri satu benda paling agung dalam diri kita, Allah beri petunjuk. Dan kenapa kita tak nak tawakal pada Allah? Allah dah beri satu benda yang saya sebut paling agung sekali, iman kita. Bila orang tu diberi iman dalam Islam, berarti Allah dah pandang dia. Muqaddimah yang amat baik. Allah dah pandang dia.
Sebab itu kata Allah dalam membicarakan kalam para Nabi. Bagaimana kami tidak bertawakal pada Allah? Sedangkan Allah dah beri kami jalannya. Mengenalinya. Dan kami akan sabar dengan apa pun yang berlaku pada kami. Dan kepada Allah bertawakal setiap orang yang bertawakal. Pada waktu Nabi Allah Musa bawa Bani Israel. Setengah kata 70,000 orang. Ada kata lebih besar pada tu. Bawa. Dalam keadaan mereka tak ada senjata. Tak ada senjata. Musa ada tongkat je. Harun ada tongkat. Di belakang mereka satu tentera yang paling kuat dalam dunia. Fir'aun. Dengan segala senjata. Dengan segala latihan tentera. Bersama Nabi Musa, kanak-kanak, wanita, orang tua. Dan orang yang tak mempunyai kekuatan kerana mereka dah trauma dan tempoh yang panjang. Sentiasa dibunuh dan disembelih. Akhirnya Musa AS berada pada jalan yang masdud. Jalan tertutup, jalan mati. Depannya laut. Lalu belakangnya Fir'aun yang sedang mengejar. Berkepuk naik debu. Tengah ulama menyatakan Fir'aun bawa semua tentera dia. 1 juta orang bawa semua. Alfi. Juta orang bawa. Dia punya marah ke Musa, dia bawa semua. Untuk kejar. Dan dia sendiri yang memimpin Fir'aun. Fir'aun sendiri memimpin. Akhirnya depan Nabi Allah Musa cuma laut. Bot tak ada, kapal tak ada, pelampung tak ada. Tengok macam mana ni? Lalu sahabat-sahabat Nabi Musa, orang dekat Nabi Musa, mereka berkata, Inna lamudrakun, wahai Musa, habis dah kita hari ni. Lamudrakun, kita pasti ditangkap. Kita lihat Nabi Musa, Allah ajar dia, tawakal. Kerana orang bertawakal, dia tak akan nampak jalan mati. Sentiasa ada jalan walau di hadapan jalan mati. Ini orang yang benar-benar tawakal. Kita kan kadang-kadang nampak stuck, nampak macam tertutup. Bagaimana tuan-tuan nampak tertutup, berarti tuan-tuan tidak mempertingkatkan tawakal. Bagi orang yang bertawakal, tidak ada jalan tertutup. Tak ada jalan tertutup. Lalu apa kata Musa? Kalla. Kamu jangan fikir macam tu. Tak akan berlaku. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Kerana bersama kita ada Tuhan yang akan beri jalan keluar. Akhirnya Allah memerintahkan Musa, pukul tongkat. Tentang kalau pengikut-pengikut Musa pun sangat pukul tongkat. Benda boleh sayang dia. Pukul, ambil tongkat, pukul kat laut. Itu bukan penyelesaian bagi akal yang melihat secara zahir. Tapi tidak bagi yang melihat hakikat tawakal. Musa memukulnya. Lalu laut ini terbelah. Mereka terpegung melihat. Dan Fir'aun juga berhenti terpegung melihat. Sampai-sama terpegung tengok. Laut terbelah. Lalu membentuk terowong-terowong atau jalan-jalan. 12 jalan. Yang setiap kabilah daripada Bani Israel melaluinya. Maka mereka pun lalu laut. Dalam keadaan berjalan kaki. Diriwayatkan kalau baca sejarah, hanya seorang je naik kenderaan. Seorang je naik kenderaan. Yang lain semua jalan kaki. Yang naik kenderaan ni ialah menteri kabinet Fir'aun yang memeluk Islam. Dia seorang je. Yang lain jalan kaki. Tentera Fir'aun semua kenderaan. Mereka berjalan. Tak ada nak berlari, disuruh tenang. Kerana orang yang tawakal jiwanya tenang. Jalan. Fir'aun tengok. Habislah dia. Pasti dia akan tenggelam. Kalau orang kafir yang tak ada iman. Bila lihat satu penyelesaian Allah kepada orang beriman. Maka dia melihat benda ni tak akan berjaya. Kan tak yakin pada kekuasaan Allah. Akhirnya orang beriman melepasi. Barulah Fir'aun kata confident. Kalau lepas, kita mau lepas. Dia lupa dia masuk dalam perangkap. Sebab saja dia bergerak. Dengan sampai pada tentera. Yang terakhir masuk. Maka tenggelam semua dan binasa semua. Yang diselamatkan cuma jasad Fir'aun sebagai pengajaran kepada sekalian manusia. Al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Dan hari ini kami selamatkan jasad kamu, wahai Fir'aun. Untuk menjadi pengajaran kepada seluruh alam. Pada manusia semuanya. Pengajaran apa? Antaranya ialah pengajaran tawakal. Orang beriman. Jadi ini cerita yang dibawa oleh pengarang kita. Yang saya
bawa lagi cerita-cerita lain untuk kita faham. Bila saya katakan setiap benda agama ni kita kena perkasakan. Kita tak boleh biarkan dia macam suang-suang kuku. Semayang macam tu. Kita puasa macam tu. Baca Quran macam tu. Kena perkasakan. Tawakal. Sebut tawakal kat mulut je tak. Tawakal betul-betul. Tawakal jadikan kita berani. Bukan jadikan kita orang yang pasrah dan penakut. Berani. Sehingga tawakal lah yang saya katakan sifat pada tentera Allah. Mereka ada tawakal yang kuat. Ini sifat tentera Allah. Lalu Abu Hamzah baca satu syair. Bila dia cerita bagaimana dia diselamatkan, dia jatuh dalam perigi, dia nak jerit tapi dia kata malu nak jerit, biar je. Akhirnya datang seekor binatang ulur kaki. Lalu berdengus binatang ni. Maka dia pegang kaki binatang, ternyata ia seekor singa. Ini terjemah binatang dia, as-sabak. Dia pun naik. Tiba-tiba terdengar suara yang berkata padanya, mana baik pertolongan yang kamu nak atau pertolongan yang kami hantar? Mana lebih baik? Kata kita ni ada nafsu. Kita sentiasa rasa pilihan kita paling baik. Kau tanya nak makan apa pagi ni? Kita dah rasa pilihan kita paling baik. Saya rasa pagi ni Ustaz nak makan nasi lemak. Tiba datang ubi kayu. Contoh. Tak, itu lebih baik sebenarnya. Kita pilihan Allah pada kita. Saya ni nak pergi jamuan kahwin ni. Biarlah dia buat biryani gang lama tak makan. Dia buat nasi minyak misalnya. Itu baik untuk kita. Kita ingat setiap kali pilihan kita dengan apa yang Allah tentukan, itu lebih baik Allah tentukan. Kita boleh memilih sebagai satu cara menenangkan hati kita. Tapi ingat pilihan kita ini berdasarkan pada hawa nafsu. Mana orang pilih nak makan tu makan ni, akhirnya makanan tu punca dia sakit. Kita nak pilih orang tu orang ni sebagai jodoh kita. Tapi kita letakkan pergantungan pada kita pada Allah. Ramai mana orang yang pilih dengan pilihannya, akhirnya goyang dan hancur. Bahkan kita dah tengok banyak. Kita dah pilih pekerjaan. Kita pilih cara nafsu kita. Ramai mana orang pilih pekerjaan tadi lalu dia berhenti di tengah jalan. Sebab itu dalam Islam, biar pilihan itu datang daripada pilihan Allah, kita istikharah. Jangan pernah rasa pilihan kita paling baik. Dan jangan pernah terpesona kalau orang puji, awak pilih ni bagus lah. Jangan terpesona. Kerana setiap pilihan kita ada ujian di sebalik ni. Kita pilih ni ada ujian. Atau kita pilih nama anak-anak kita. Saya dah pilih anak ni nama sekian-sekian. Dia pun jadi ujian. Dia bagi nama pahlawan, tiba dia pengecut. Ujian. Bagi nama Umar Al-Khattab ke, tiba dia lembut. Yes. Silap nama macam ni. Kita bagi nama sekian-sekian orang. Tiba dia tak jadi macam kita. Dia nak suruh dia gagal bagi nama Mak Kilau. Tiba dia tak jadi Mak Kilau. Dia tak berani macam tu. Penakut pula. Jadi tali baru. Contoh. Hatta dalam pemilihan nama sekali. Yang nama. Sebab tu kita nak memilih nama secara syariat juga. Kata manusia orang beriman. Bila dia tahu tentang sunnatullah, dia akan memilih apa yang Allah pilih. Allah pilih itu lebih baik untuk dia. Dan maksudnya apakah saya tak boleh pilih langsung? Boleh. Tapi Allah ajar kita panduan pilih mengikut. Kita kalau pilih, dia ada kriteria kita letak. Kriteria itu hawa nafsu kita. Atau syariat. Contoh, kalau saya pilih isteri. Lalu syarak datangkan kriteria, ada agama. Maka atas kriteria itu saya pilih. Maka saya memilih dengan pilihan Allah. Walaupun ikut nafsu saya, pilihannya pada mungkin nasabnya, mungkin sekian-sekian, bukan pada agama. Maka saya telah memilih cara nafsu saya yang boleh merosakkan. Setiap benda yang kita pilih. Dan kehidupan kita, biar pilihannya, inilah yang Allah suruh. Maka saya pilih. Walaupun kadang-kadang hawa nafsu kita tak selari dan tak selaras dengan apa yang kita pilih. Dalam syarak suruh kita bangun awal pagi. Itu bukan pilihan, kita nak bangun awal. Kalau boleh nak tidur lagi, bangun pukul 8, 9. Tetapi, kita telah memilih pilihan syarak bangunlah awal. Paksalah mata celek, ambillah wuduk, mandilah. Ingat bagaimana kita meletakkan pilihan syarak. Kalau ikut kita malah nak duduk-duduk belajar ilmu, bukan sedap belajar. Ikut kita lah hawa nafsu. Tapi syarak suruh kita belajar. Syarak suruh kita menuntut ilmu. Macam mana pun keadaan kita.
Kalau kita penuntut ilmu dengan pilihan Allah, maka Allah pun beri kebaikan. Itu yang dimaksudkan. Dan ini nilai tawakal kepada Allah Ta'ala. Lalu beliau menyebut satu syair dia. Yang panjang. Yang secara umum memberi maksud. Bahawa keletakkan semua pergantunganku pada Allah. Dan malu aku bergantung kepada manusia. Aku meletakkan segala keinginanku kepada Allah yang akan memudahkan urusanku. Aku melihat kelembutan Allah yang maha lembut kepada setiap hamba-hambanya. Dan aku melihat kebahagiaan itu datang daripada pendampinganku dengan Allah SWT. Dan aku melihat bila datang rasa takut kepada Allah dengan sebenar, maka Allah akan mengembirakan aku. Kita tuan-tuan, dalam hidup ni kita nak gembira. Tapi awas, bila kita cuba gembira dengan tidak takut Allah, kita tak akan gembira. Atau orang yang cuba gembira dengan tidak takut Allah, menghina agama Allah, memperamaikan agama Allah, persendakan agama Allah. Nari sana, joget sini, buka aurat sana, buka aurat sini. Kononnya dia nak gembira. Dia pun ada followers tengok, dia gembira, happy. Duk menari je live. Akhirnya kita akan lihat bagaimana dia akan menangis. Kerana seorang tidak mungkin gembira dengan cara tidak takut pada Allah. Hanya yang berhak dapat kegembiraan yang benar-benar takut Allah. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita bina diri kita takut Allah, datang gembira tu. Tapi kalau kita bina diri kita tak takut Allah, minum arak, berkelak malam, sekian-sekian, kita akan tengok bagaimana dia tak akan gembira. Kita akan tengok. Apa itu lama-lama. Orang yang sama live dengan gelak ketawa, orang yang sama yang akan keluarkan air mata. Dia akan rasa lemah dan tak kuat lagi. Kerana dia berdiri di atas istana pasir yang palsu. Dia cuba berbangga dalam istana pasir. Yang datang satu ombak yang kecil cukup merosakkan. Tak perlu ombak besar. Kan dibina daripada benda yang palsu. Sebab itu, kegembiraan itu datang daripada rasa takut pada Allah. Allah beri kita segala benda yang kita nak dalam hidup. Sedangkan Allah suka mati kita. Apa maksudnya? Tuan-tuan sekalian, kegembiraan sebenar bila kita jumpa Allah. Dan kita nak jumpa Allah kena mati. Hidup tak boleh. Allah sayangkan hambanya, maka Allah jadikan mati itu jambatan untuk bertemu hambanya. Sebab itu Rasulullah SAW, dia dekat dengan kewafatan baginda, Allah suruh malaikat tawarkan pada Rasulullah dengan pilihan. Panjang umur lagi atau mati. Boleh nak panjang umur. 63 Allah boleh beri 100 tahun lagi. Apa kata Nabi SAW? Bal ila rafiqil a'la. Bahkan untuk berada di samping teman tertinggi. Rasulullah memilih mati. Allah sayangkan, Allah suka kita mati. Sebab dengannya kita akan mendapat rahmat Allah Ta'ala. Tapi walaupun Allah suka kita mati, Allah tetap beri benda yang bahagia kita waktu hidup. Tetap beri pada orang beriman. Hakikat kebahagiaan sebenar Allah nak bagi pada orang beriman ialah mati. Sebab itu, sebagian sahabat-sahabat Rasul mendoakan sahabat mereka biar mati. Kita kalau doa mati, apa doa mati? Kerana mereka melihat kematian itu ada kemuliaan. Allah biar dia mati. Kita ni sampai ketua ni biar panjang umur lagi. Tak faham. Ni ayah umur 88. Mudah-mudahan Allah panjang lagi umur dia. Nak umur panjang mana-mana. Nak naik sampai 180 pula. Doakan kematian dia yang baik. Moga-moga Allah matikan dia dengan baik. Sebab itu kegembiraan dia. Tapi kita tak berani sebut bab mati ni. Setengah-setengah sahabat Nabi SAW mendoakan kematian untuk sahabat mereka. Untuk kebahagiaan. Pertemuan dengan Allah. Dan kita kan dah baca satu hadis. Bila Rasulullah menyatakan al-mautu tuhfatul mu'min. Mati bermula kegembiraan orang beriman. Dan bila mati orang beriman, Rasulullah berkata mustarih, rehat. Rehat. Dan bila kita tengok mak ayah kita meninggal. Dia sedih secara fitrah. Tapi kita gembira mereka dah rehat. Mereka dah penat besarkan kita. Mereka dah penat jaga kita. Mereka layak rehat. Mendapat kurnia Allah, balasan Allah. Mendapat kelembutan daripada Allah. Kalau kita nak suruh lagi dia hidup kat dunia, penat dia. Dan kadang bersendirian di rumah. Dan kadang kita pun tak nak berkomit untuk jaga dia. Maka kita doakan kematian yang baik untuk dia. Tentu bukan mati ini tunjuk kebencian, tak ada. Tentu kena beza dengan orang yang doakan kematian supaya kerana dibenci. Dengan orang doakan kematian supaya dia dapat kebaikan di sebalik kematian. Sebalik kematian tu. Bagaimana kita diminta doa biar mati. Mati baik. Allahumma khtim lana
bi husnil khatimah. Allahumma tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Tentang Nabi Allah Yusuf. Waktu sempurna nikmat dia. Ayahnya datang. Adik-beradiknya dah tak gaduh. Datang semua. Apa yang Nabi Yusuf doakan? Waktu tu umur Nabi Yusuf bukan umur 80. Umur muda berada pada kemuncak nikmat. Dengan ayahnya datang. Dengan adik-beradiknya dah berdamai. Apa kata Nabi Allah Yusuf? Dalam surah Yusuf ayat 101. Allahumma tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, matikan aku dalam Islam dan himpunkan aku bersama orang soleh. Dan ini juga doa Nabi Allah Sulaiman. Sulaiman dengan kemuncak kuasa dia minta mati dengan baik dan dihimpunkan bersama orang soleh. Umar Al-Khattab kemuncak kekuasaannya jatuh roh. Lalu dia berdoa, ya Allah, matikan aku di negeri Rasulmu. Matikan aku di negeri Rasulmu. Allahumma tawaffani fi baladi rasulika. Ya Allah, matikan aku di negeri Rasulmu. Kalau Umar ketika itu kemuncak. Rom jatuh, Parsi jatuh. Kemuncak tadi, minta mati. Ini kan kita yang umur tua lanjut. Tua lanjut lah ni. Dan kadang-kadang kita pun tahu bagaimana kesukaran dunia. Mintalah mati yang baik. Tak minta banyak umur. Minta mati yang baik. Harus kita mendoakan kematian orang lain untuk tujuan kematian yang baik, bukan kematian tak baik. Maka ini bagaimana mereka melihat kematian ialah kecintaan Allah. Sebab Allah bila sayang seorang hamba, maka Allah akan matikan dia untuk itu. Itu tanda sayang Allah Ta'ala pada hamba. Dan bila Allah biarkan umurnya panjang, berarti dia masih diuji. Dan kita dengan umur kita hari ini, kita masih diuji oleh Allah. Dan kita bimbang takut tergelincir dalam ujian. Lepas itu kita doakan yang baik-baik. Dan hidup dan mati kita. Dia ceritakan kisah yang terakhir. Huzaifah Al-Mar'ashi. Dengan gurunya Ibrahim bin Adham. Satu hari kita orang lapar, tak ada makanan. Ibrahim bin Adham tengok anak murid dia, wahai Huzaifah, tengok muka macam lapar. Betul lah Tok Guru. Ini dia terjemah. Hanya itu pandangan Tok Guru. Maksudnya betul lah pandangan tu. Jadi Tok Guru ni kenal anak murid dia. Ngantuk ke dia tahu. Ngantuk ke, boring ke. Sebab dia diikat dengan alaqah rohaniyah. Alaqah kerohanian. Kalau mak ayah, diikat secara fizikal. Maka mak ayah dia akan kenal kita secara fizikal. Apa Guru pula dikenal secara kerohanian. Sebab dia didik kita secara kerohanian. Maka dia kenal. Dia tengok yang malah kuliah, dia tengok. Tahu ni malah kuliah. Paksa diri. Tahu. Dia ada signal-signal dia faham. Jadi bosan dah kuliah tahu. Dia nak ambil cuti lah ni. Dia tahu. Itu dipanggil hubungan alaqah rohaniyah. Maka Ibrahim bin Adham tengok anak murid dia. Apa ni? Apa? Betul Tok Guru lapar. Lagi ni. Ambil kertas. Ambil dakwah. Kertas dakwah ditulis dipanggil dalam bahasa Arab ruq'ah. Cepisan kertas. Ruq'ah. Maka dia pun tulis Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ya Allah, engkau lah zat yang dituju segala hal. Anta matlubi. Dan engkau lah zat yang dijadikan petunjuk dan setiap erti. Ya benda Allah. Kemudian ditulis lagi. Ya Allah, aku akan sentiasa pujimu. Aku akan sentiasa syukur. Aku akan sentiasa ingat. Ini 3 perkara aku akan jamin aku akan buat. Ya Allah, aku lapar. Aku kehilangan. Aku telanjang. Masuk lapar maklum. Masuk kehilangan. Contoh bila kita dalam kesusahan, kita rasa kita seorang-seorang. Siapa pun bila ditimpa kesusahan, walau di keliling ramai manusia, dia rasa dia seorang. Kita pergi hospital. Yang ribu pesakit ni, kita tetap rasa kita seorang. Sebab kita ada masalah kita. Keseorangan. Kita duduk dalam ward. Walau dalam ward tu ada 10 orang. Kita rasa kita seorang. Bukan rasa 10 orang. Lalu kata Ibrahim Adham, ya Allah, aku orang yang kehilangan. Aku orang yang telanjang. Terhadap 6 perkara tadi, separuh saya jamin. Maksudnya, saya jamin saya akan sentiasa pujimu, syukur padamu dan ingat padamu. Dan engkau menjamin 3 lagi. Engkau akan menjamin bila aku syukur, aku puji, aku ingat. Engkau akan mengenyangkan aku. Engkau akan beri aku pakaian. Engkau akan hilangkan rasa keseoranganku. Kata bila kita faham, dalam hidup ni, ada hak yang kita buat kepada Allah. Dan ada hak yang Allah buat pada hamba-Nya.
Bila mana kita mengingati Allah, Allah tak akan lupakan kita. Fadhkuruni azkurkum. Kamu ingat aku ingat kamu. Sebab tu bila kita meminta dengan Allah, Allah tak akan tolak permintaan kita. Innallaha hayyun sitirun. Allah itu maha malu. Lagi maha menutup keaiban. Allah malu kalau hambanya mengangkat tangan, jatuh tangannya tanpa diberi apa-apa. Allah malu. Kata kalau kita beri perumpamaan, kalau ada orang miskin jumpa orang paling kaya, paling pemurah, kalau dia minta sesuatu, bagi tak agak-agak. Bagi kat mana pun dia bagi. Sebab orang ni kaya dan pemurah. Kata Allah maha kaya, maha pemurah. Bila hambanya angkat tangan, Allah malu membiarkan hambanya menjatuhkan tangan tanpa memberikannya sesuatu. Allah akan bagi. Allah akan bagi. Maka kata Ibrahim bin Adham, ya Allah, aku jamin separuh tu. Engkau yang menjamin separuh yang lain. Wahai zat pencipta, memuji kepada selainmu adalah jilatan api neraka. Aku tak akan puji orang lain. Aku pujimu, ya Allah. Kalau puji lain pada Allah, bererti neraka. Maknanya itu azab. Kita kalau syukur pada orang lain, bererti neraka. Syukurnya pada Allah. Ini tidak menghalang kita terima kasih. Maksud saya hakikat syukur. Dan kata Ibrahim bin Adham lagi, ya Allah, selamatkan orang yang selalu menyembahmu daripada masuk neraka. Kan di sebalik susah, segala benda susah-susah ni tuan-tuan, yang paling susah sekali masuk neraka lah. Maksudnya yang paling teruk sekali. Kita cerita tak boleh makan, tak boleh minum, itu ini. Itu memang susah, musibah. Musibah paling besar masuk neraka. Tak ada orang terdaya menahan kepanasan api neraka. Sebab tu orang beriman faham benda tu. Wanita-wanita solihah berkata pada suami-suami mereka, wahai suamiku, carilah rezeki yang halal. Kami boleh bersabar dengan lapar, tapi kami tak sabar, kami tak mampu sabar dengan bakaran api neraka. Maksudnya kalau kamu cari rezeki yang haram, masuk neraka kami. Jangan cari rezeki haram. Tak apalah kalau tak ada rezeki halal, balik tangan kosong pun tak apa. Jangan bawa rezeki haram masuk rumah. Sebab kami mampu sabar dengan lapar, kami tak mampu sabar dengan neraka. Sebab tu Allah Ta'ala menemplak orang-orang yang rasa kulit kerah sangat. Lawang Allah siang malam pagi petang. Fama asbarhum 'alan nar. Apakah mereka menyangka mereka kuat untuk menahan neraka? Tuan jangan kata neraka, sepit pintu pun menolong sekampung. Kalau kita tersepit pintu pun habis suara jerit. Ini kan neraka. Kalau kita kena sikit je striker panas, ni berparuk. Dia punya ngap-ngap sampai tak tidur malam. Pesan dia, ini kan pula neraka. Yang dahsyat. Kemudian setelah itu, kata Ibrahim bin Adham, surat ni kamu beri orang pertama kamu jumpa. Jangan fikir siapa-siapa. Pertama jumpa beri. Maka Huzaifah Al-Mar'ashi pertama dia jumpa seorang lelaki naik keldai. Dia pun bagi surat ni. Maka orang ni pun baca. Orang ni tahu ini ialah surat daripada Ibrahim bin Adham. Mana dia? Dia ada kat masjid Fulan bin Fulan. Ada masjid sesuatu. Masjid sekian-sekian. Lalu orang ni pun menangis. Nangis baca surat. Lalu dia pun beri kantong duit yang ada 600 keping duit emas. Lelaki ni pun berlalu. Datang lelaki lain. Dia pun tanya, siapa lelaki tadi? Saya bagi dia surat, itu bagi duit. Oh, itu orang Kristian tu. Orang Kristian kaya. Orang Kristian. Dia Kristian. Dia pun balik jumpa guru dia Ibrahim bin Adham. Dia pun cerita. Guru suruh saya bagi surat orang pertama saya jumpa. Ternyata Kristian. Tapi peliknya dia kenal Tok Guru. Dan dia menangis bila baca surat. Lalu kata Ibrahim bin Adham, jangan pegang lagi duit. Jangan buka. Sampai kita tunggu. Akhirnya yang Kristian tu datang. Datang menangis depan Ibrahim bin Adham dan memeluk Islam. Kata pada kalimah apa? Rupa-rupanya dalam syair tadi ada dakwah dia. Dakwah. Rezeki ni dalam jaminan Allah. Kalau kamu ingat Allah, kamu puji Allah. Kalau kamu sentiasa bersyukur pada Allah, maka semuanya dalam jaminan. Tapi kalau kamu mengabaikan 3 perkara ini, maka bersedialah dengan kepanasan api neraka. Ya Allah tak paksa kita masuk neraka, tapi kita yang meletakkan diri kita dalam neraka. Allah beri pilihan pada kita. Wahadainahun najdain. Dan kami tunjukkan pada manusia 2 jalan. Ayat yang Allah berfirman, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang memilih iman, silakan. Tapi siapa yang memilih kufur, silakan. Pilihan tu pada kita. Bukan Allah yang paksa kita masuk neraka.
Tapi manusia yang memilih untuk masuk neraka. Jadi syair tadi telah mengisahkan seorang Kristian. Barangkali dalam tahap ataupun tanabuk ramalan kita ataupun ihtimalat keberangkalian. Jadi orang-orang Kristian ini selalu ditarbiyah oleh Ibrahim bin Adham. Tapi belum sampai waktu dia rasa nak masuk Islam. Hingga sampai hari ini menyebabkan dia masuk Islam. Sama cerita berlaku pada Syekh Abdul Qadir. Ada anak murid Syekh Abdul Qadir Jilani, seorang yang kafir. Tapi dia suka dengar kuliah. Dia dengar kuliah, tapi dia kafir. Saya bila baca kisah itu, saya kurang faham. Sehinggalah saya alami benda itu sendiri. Tengok. Bila kita ada seorang kafir masuk Islam. Dia kata dia setiap hari balik kerja, dia parking kereta kat masjid dengar kuliah Ustaz. Setiap hari. Bertahun lamanya, sehingga dia akhirnya meluk Islam. Ini ada orang kafir dengar kuliah. Ini tengah-tengah kita online, ada orang kafir dengar kuliah. Dia dengar. Cuma dia tak ada kekuatan lagi untuk dia memeluk Islam. Kita nak cerita dulu, rupanya Allah tunjuk yang hari ni berlaku. Ada seorang Cina dia meluk Islam, orang tanya dia, kenapa awak boleh peluk Islam? Tak ada pun kami tengok ada orang approach awak dekat. Dia kata, saya setiap kali balik kerja, saya singgah kat masjid, parking kereta kat luar, saya dengar kuliah maghrib. Kemudian saya pun balik rumah. Macam tu saya duduk ulang balik. Sehingga saya tahu, saya faham. Hari ini peluk Islam dengan mudah. Dia boleh mengucap dengan mudah, dengan azan tiap-tiap hari. Ini tuan-tuan lihat bila Allah nak beri hidayah. Cuma tempoh hidayah, urusan Allah. Tapi sebab hidayah dah ada. Sebab. Bila seorang tu mendengar yang baik-baik, dia dah ada sebab hidayah yang kuat. Cuma tempoh ni. Sebab tu kita ni tuan-tuan, dia ajar. Sentiasalah duduk tempat baik, walau kita bukan orang baik. Kerana kita tidak tahu bila hidayah tu datang. Kita tak tahu. Saya, hari ni misalnya saya pilih tak nak jadi baik lagi lah. Jahat lah katakan. Tak apa awak kalau pilih jahat. Tapi jangan pernah lepas untuk mendengar benda baik. Duduklah. Saya duduk dalam ni, duduk kat luar pun tak apa. Kita kuliah-kuliahkan mic sampai kat luar. Dengar je dulu. Tak rugi pun awak dengar kebaikan. Tak rugi apa-apa. Kerana bila kita beradang kebaikan, kita cuma menunggu waktu untuk mendapat hidayah dan keberkatan. Itu kita sendiri. Allah ajar kita tuan-tuan jangan selektif, jangan memilih kebaikan. Mana-mana benda baik, duduklah. Mudah-mudahan asbab kita tahu rahmat Allah turun dalam kebaikan mana pada kita. Rahmat Allah ni memang sentiasa turun. Tapi kebaikan mana yang diturun pada kita? Akhirnya kita pun dapat kebaikan agama di sisi Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.